إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمعلمين والمعلمات والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وأصولهم وفروعهم ومن ينتسب إليهم أجمعين. شأول الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور العلم وافتح علينا أبواب فضلك وانشر علينا خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم يسر أمورنا. اللهم ربي يسر ولا تعسر فإن تيسر كل عسر عليك يسر. اللهم ربي تمم بالخير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Yang dihormati Al-Fadil Tuan Nadhir, Timbalan Nadhir, sahabat saya Al-Fadil Haji Ustaz Haji Engku Hazwan, Imam 1 Masjid Jami' Sungai Pelong, tuan-tuan imam, tuan-tuan muazzin, tuan-tuan siap ahli jawatan kuasa masjid, para pegawai Masjid Jami' Sungai Pelong, tuan-tuan guru, puan-puan guru, tidak lupa juga kepada guru saya Al-Fadil Ustaz Dr. Haji Ahmad. Sihat Ustaz? Alhamdulillah. Seterusnya mantan-mantan Nadhir, ibu-ibu, ayah-ayah dan tetamu Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama dan selamanya, marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di atas nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, yaitu nikmat Islam dan iman. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, sedar tak sedar kita telah masuk kepada tahun baru 1444 Hijriah. Kita telah meninggalkan tahun 1443 Hijriah dengan banyak kenangan, banyak cerita, dan banyak, orang kata apa, musibah yang telah kita hadapi. Bagi kawasan yang dikena ujian banjir,
ada sesetengah daripada kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang sakit. Ada di kalangan kita kena kuarantin, itu kenangan. Ya, tetapi kenangan tersebut, ujian tersebut menjadikan kita lebih matang. Ya, lebih matang. Ya, dan amal ibadat kita pun kena lebihlah. Sebab apa? Kita telah masuk ke tahun baru. Masuk tahun baru ni jangan kata semua baru, bukan. Ya, naknya apa? Amal ibadat kita meningkat. Jangan masuk tahun baru amal ibadat kita semakin lama semakin kurang. Kalau orang kerja ofis, kerja pejabat, kementerian-kementerian lah contoh, ya, mereka bila masuk tahun baru Masihi lah, ya, biasa orang kita dia ikut Masihi je. Okey, nanti kita akan masuk tahun 2023 nanti. Apa KPI yang kita nak adakan? Apa KPI yang kita target? Ya, jarang orang bila masuk tahun masih Hijri dia ada KPI, tak ada. Jarang, ada tapi jarang. Okey, kita target tahun ni KPI kita solat berjemaah full contoh. 40 hari tak tinggal. Ada ke gitu? Ada. Ya. Ada di kalangan kita yang niat macam tu. Target KPI-nya 1444 ni solat berjemaah di masjid selama 40 waktu tak tinggal. Ya, kena adalah dalam diri kita sebagai hamba Allah, manusia yang bertakwa kepada Allah, kena ada target. Jangan kita lah buat cincai-cincai je. Tak boleh ya. Kita kena ada KPI, target kita tahun baru Islam ini apa kita nak buat. Tahajud kita cuba tak nak tinggal contoh. Quran kita cuba nak habiskan 30 juzuk contoh sebelum masuk bulan Ramadan. Ini tidak, ya, KPI kita kejar bila masuk bulan Ramadan, kita terkejar-kejar nak habiskan khatam, sekali khatam, 2 kali khatam. Lepas Ramadan habis, berlalu pergi. Ya, akan ada lagu kan, Ramadan berlalu pergi apa semua tu. Kita tak nak gitu. Kita nak bila masuk tahun baru, nama lagi awal awal Muharram, kita nak masuk dalam tahun baru supaya kita bersemangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir kita tambah, sedekah kita tambah. Ini peluang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kita kejar, kita ambil peluang tersebut. Sebab apa? Tiada janji oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita akan bertemu pada tahun 1445 Hijriah. Tak ada janji. Ya, entah pertengahan pun belum tentu sampai. Ya, sebab orang kata takdir kita ini bila Allah nak ambil kita tak tahu. Ya, jadi peluang yang ada ini kita gunakan sebaik mungkin. Ambil iktibar, pengajaran, ibrah yang telah berlalu, yang telah berlaku. Ya, contoh ujian kita pada tahun 1443 apa dia? Ya, dalam keluarga kita, dalam diri kita, dalam jemaah kita, dalam qariah kita, dalam masjid, apa yang berlaku? Kita jadikan pengajaran untuk perbaiki pada tahun 1444. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah, para habaib, tuan-tuan guru yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini saya nak bawa perkongsian ilmu bab umum saja, tak ada fiqh jenayah. Ya, fiqh jenayah kita ada jadual dia lah. Jadi malam ini nak bawa perkongsian ilmu umum. Ya, saya nak ambil satu tajuk iaitu mencari keberkatan masa. Ya, mencari keberkatan masa.
Al-Fadhil Tuan Imam tadi baca rakaat kedua, wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Ayat ni pendek saja, ya, tetapi Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini untuk kita, untuk hamba dia, supaya kita berfikir sejenak, ya, apa keberkatan yang perlu kita cari di dalam surah wal asr, demi masa. Ya, kadang-kadang kita ni tuan-tuan, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, bila mengenai keduniaan, ya, kita kerja, kita akan kejar waktu tersebut. Sebab apa? Takut dimarahi oleh bos. Contoh, ya, siapa yang kerja pejabat, yang jenis ada punch card tu. Sebab apa? Kalau pegawai apa, pekerja kerajaan, staf kerajaan, lewat contoh merah 3 kali, kena panggil. Kena panggil tuan-tuan. Saya ambil contoh macam guru sekolah rendah agama lah, ya. Kalau lewat 3 kali ataupun punch cardnya merah 3 kali, kena panggil. Apa alasan? Ya, kenapa lewat ni? Kita akan rasa alamak bos panggil, ya, kita rasa kena jaga, ya, kita nak cari, kita kena kejar waktu itu supaya tak lewat dah lepas ni. Itu pekerjaan dunia, ya. Tetapi kita tak ambil iktibar daripada kejadian tersebut untuk kita aplikasikan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Ya, contoh, ya, tentang solat, ya. Kata perkongsian ini sama untuk diri saya juga, untuk tuan-tuan, ayah-ayah semua. Ya, sebab kadang-kadang, bukan kadang-kadang orang yang bercakap ini, ya, kena lebih lagi. Maksudnya lebih apa? Kena lebih lah, jaga waktunya, kena lebih berhati-hatinya, kena jaga akhlaknya, kena jaga adabnya. Sebab apa? Orang yang berada sini menyampaikan, sambil dia menyampaikan, dia kena betul lah, dia kena bagi pengajaran untuk diri dia, ya. Sebab apa? Di akhirat nanti orang yang menyampaikan ini akan disoal oleh Allah Subhanahu wa taala lagi banyak daripada tuan-tuan, ibu-ibu yang mendengar. Ya, ibu-ibu dengar, nak laksanakan terpulang. Tetapi orang yang menyampaikan ni, ya, orang Kelantan panggil gergang, ya. Maksudnya dia cerita gang, ya, tapi balik rumah dia tak buat, dia tak laksanakan, dia tak amalkan apa yang disampaikan. Hati-hati, ya. Dalam hadis baginda kata, hati-hati bagi orang yang menyampaikan tetapi dia tak buat apa yang dia sampaikan. Jadi perkongsian malam ini untuk diri saya dan tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah semua. Jadi mencari keberkatan, ya, dalam perjalanan waktu dan masa, ya, dalam surah wal asr ini adalah keajaiban ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, surah ini pendek je, tetapi ajaibnya tentang surah ini, Allah bersumpah demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Siapa yang rugi ni? Orang yang membiarkan masanya berlalu pergi dengan maksiat. Manusia yang membiarkan masanya dengan tak buat apa-apa, ya, solat dia lambat, ataupun solat dia tinggalkan, zikir dia tinggalkan, sedekah dia tinggalkan, amal ibadat lain dia tinggalkan, Quran dia tinggalkan, ya. Ini, ya, membiarkan masa itu berlalu dalam keadaan rugi, ya, rugilah. Kalau orang meniaga ni dia tahulah, orang meniaga kan, founder sekarang ni, ya, bila dia masuk, dia nak cipta satu produk, dia akan kursus,
Ya, bila kursus dia akan kejar target. Ya. Ini dunia, tuan-tuan, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Bila kejar target, maksudnya income dia lagi banyak. Dia kena push ejen-ejen dia supaya bekerja. Sebab apa? Kita nak dapat di hujung bulan target. Ya, berapa juta? 2 juta. Contoh. Ini dunia, tuan-tuan. Tetapi bila bab akhirat, ya, tentang amal ibadat kepada Allah, kita buat acuh tak acuh, kadang-kadang tinggal terus. Yang ini banyak berlaku kepada manusia sekarang, terutamanya kita ambil yang dekat, remaja-remaja kita lah. Sangat membimbangkan. Dalam situasi sekarang, kita tak tahu apa anak-anak remaja sekarang buat. Ya, mana-mana ibu-ibu, ayah-ayah yang ada anak kena fikir balik, anak aku buat apa ya kat rumah? Kalau datang masjid, alhamdulillah, terjaga. Kalau duduk rumah, belum tentu lagi. Kita tak tahu dia buat apa kat rumah. Ya, apa aktiviti dia buat. Ya, ini malam minggu, tuan-tuan. Ya, malam minggu. Kalau pergi dataran Shah Alam, tengoklah bersepah budak-budak muda, dengan motornya apa semua kan. Ini malam minggu. Jadi itu aktiviti yang perlu yang remaja ini perlu kita bimbang. Ya, perlu bimbang, perlu fikir walaupun sejenak. Jangan kita fikir kita je, tak apa dah, aku dah datang masjid. Aku dah datang masjid, dah solat berjemaah, dah zikir, dah baca Quran. Tak apa, lepas Tidak, tuan-tuan. Ya, kita perlu main peranan dengan keadaan yang kita ada dalam skor kawasan yang kita ada. Kalau kita ada kuasa, contoh, ya, sebagai pemimpin, contoh, mainkan peranan. Ya, mainkan peranan untuk memartabatkan agama Islam. Bagi remaja-remaja kenal apa itu sifat Allah, apa itu tauhid. Ya, kadang-kadang remaja sekarang, tuan-tuan, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sangat membimbangkan. Kenapa saya kata sifat Allah pun tak kenal? Ya, rukun Islam pun tak tahu, rukun iman pun tak tahu. Ya, itu basic tu. Belum lagi masuk bab solat, bab bacaan dalam solat, rukun solat. Ya, ini nampak kecil, tuan-tuan, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, tetapi kesan dia kepada remaja kita nanti. Ya, sebab apa? Kita meninggalkan waris-waris kita di masa hadapan. Kita kena fikir, kena bimbang. Ya, itu sebabnya alhamdulillah saya tengok Masjid Jami' Sungai Pelong ini meneruskan aktiviti-aktiviti yang terbaru yang saya tengok dalam page FB, ziarah ke rumah-rumah ahli qariah. Saya tengok bagus. InsyaAllah saya akan cuba aplikasi di masjid tempat saya berkhidmat nanti. Tapi sana dia punya kawasan besar sikit lah. Ya, lepas tu pula mula-mula nak menempuh kawasan kejiranan masjid tu, dia penuh Indon. Sebab penyewanya semua Aceh, Bangla, Pakistan. Lepas pada tu barulah orang tempatan. Ya, kalau di masjid tempat saya berkhidmat tu ramai orang warga asing. Orang tempatan boleh kira dengan jari. Penyumbang utama keuangan masjid ialah warga asing. Ya. Jadi kena main peranan lah, tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kena fikir sejenak. Ya, bagaimana keadaan remaja-remaja kita sekarang ini. Yang seterusnya, Allah kata apa? Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ya, dan mereka pula berpesan-pesan dengan kebenaran. Ya, kita kena rajin berpesan. Ya, jangan kata putus asa. Ya, ada sesetengah, tuan-tuan, masjid yang ada di kalangan ahli jawatan kuasa masjid yang cuba nak mengurangkan majlis kuliah. Ada. Ya, dia kata apa? Buat apa kuliah ni?
Kuliah ini dulu orang dah dengar dah. Kita kurangkan kuliah. Sedangkan kuliah maghrib, kuliah subuh, tazkirah sangat penting untuk umat Islam. Ya. Manusia perlu diberi peringatan setiap hari, setiap hari. Walaupun benda yang diberikan sama, dah biasa dengar, ya, orang kata dah basi dah, kena bagi, ya. Ini pembelajaran untuk rohani dalaman. Walaupun yang diberi kuliah tersebut benda yang sama, basic je, tentang solat, ya, tentang munakahat, muamalat, apa lagi, tentang tajwid. Benda itu mungkin bagi sesetengah orang dah biasa, tetapi penting untuk diulang kaji, ulang kaji, ulang kaji, ya. Sebab apa? Menuntut ilmu ini sampai kita mati. Jadi tuan-tuan, ibu-ibu, ayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat tersebut Allah menegaskan bahawa manusia yang hidup di dunia ini akan kerugian. Apa yang dapat menyelamatkan mereka adalah apabila mereka memenuhi sifat-sifat ataupun ciri-ciri, iaitu iman, amal soleh, dan berpesan kepada kebenaran. Ya, ini Allah kata dalam ayat yang ayat pertama sampai yang ketiga, Allah kata manusia ini akan selamat dengan syarat mereka memenuhi ciri-ciri tersebut. Apa dia? Jaga iman, jaga amal soleh, dan mereka berpesan-pesan kepada kebenaran dan kesabaran. Ya, kena cerita, kena bagi tahu benda yang benar. Ya, sekarang ini orang takut, ya, takut nak bercerita mengenai kebenaran. Ya, lagi-lagi kalau kita tengok ini mengenai pemimpin kita lah, ya, pemimpin kita kena main peranan. Ya, jangan bertelagah mengenai jawatan. Ini tidak bertelagah mengenai jawatan, tetapi rakyat di bawah terseksa. Sedih kadang-kadang kita tengok orang Melayu memimpin negara tetapi mengabaikan nasib-nasib rakyat kita. Tak apalah, itu dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam sebuah hadis, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis daripada Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, baginda bersabda, rebutlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara, iaitu masa mudamu sebelum tuamu. Ini biasa kita dengar hadis ini, famous, ya, hadis ini famous. Rebutlah masa mudamu sebelum tua, ya. Tapi kena sebut juga, ya, sebab pengajian malam ni pengajian umum, ya. Masa muda kita, ya, kena rebut, apatah lagi bila dah tua. Ya, sedap kena ada budak-budak muda, baru best, ya, sebab kita nak cerita mengenai waktu muda, ya. Bila waktu muda ni nak beribadat, dia sehat, dia kuat, ya, segalanya dia kuat waktu muda. Bila dah meningkat 40, ya, kita dah rasa badan kurang bertenaga, ya. Ini adat, ya, semua akan merasai situasi tersebut, ya. Macam Imam Ghazwan, dia ada sedikit ujian, sakit contoh, ya, tak boleh makan, kena jaga makan, ya. Macam saya baru lepas kena Covid, tuan-tuan, ya, siapa yang pernah kena Covid, kalau tanya Covid yang bukan yang terbaru, Covid yang awal dulu, yang first dulu, ya, yang belum ada vaksin, saya kena, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, kena pada akhir tahun 2020 sebelum vaksin. Bila kena, efek dia sampai sekarang, tuan-tuan, ya. Kalau dulu boleh makan pulut, pulut durian, oh sedap pula pulut durian, ya. Pulut durian, apa lagi, kopi dulu. Sekarang saya tak boleh makan je, dia badan cepat bisa naik angin, dia akan pergi kepada semput.
efek daripada COVID. Ya. Apa lagi? Banyak. Badan cepat demam, kejap-kejap demam, kejap-kejap demam. Ya. Efek daripada virus COVID. Ada orang yang kena batuk sampai sekarang, ya, tak hilang. Sebab apa? Efek daripada virus COVID. Ini Allah nak uji kepada kita mengenai kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi waktu muda kita kuatkan amal ibadat kita. Bila dah tua ni, maklum sendirilah. Ya, kadang-kadang datang masjid pakai kerusi ataupun pakai tongkat. Ini kebiasaan. Dan kalau kita tengok mana-mana masjid penuh kursi contoh. Ini untuk apa ni kursi ni? Ini kerusi untuk warga emas, ya, yang lututnya sakit. Kalau tanya siapa sakit lutut ni, ramai, ya, ramai. Sebab apa? Keupayaan dari segi fizikal itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, waktu sihatmu sebelum sakitmu. Ya, waktu kita sihat, apa kita buat? Ya, kita tidur, ya, layan Facebook, layan WhatsApp, layan TV. Tetapi bila sakit baru kita terfikir, ya Allah aku nak solat, ya Allah aku nak baca Quran, ya Allah aku nak zikir. Waktu sakit tak apalah, boleh je. Ya, cuma kita nak waktu kita sihat, kita laksanakan amal ibadat kita, perbanyakkan amal ibadat kita. Yang ketiga, kayamu sebelum miskinmu. Ya, orang kita ni, orang kata bila waktu kaya dia tak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan semua, ada yang jenis kaya yang diberi kesenangan oleh Allah Subhanahu wa taala suka berinfak. Ada juga di kalangan kita yang kaya tetapi kedekut, bakhil. Kalau tengok balik cerita Piramli, Haji Bakhil, begitulah keadaan orang kaya. Ya, datang seorang lelaki nak minta derma untuk satu sekolah, ya, RM1 pun dia tak nak bagi. Dia kata budak-budak tak boleh pegang duit banyak, dia kata. Cuba datang janda perempuan yang cantik, ya, sanggup bagi RM100. Ya, ini dipanggil sebagai Haji Bakhil. Kita tak nak kita tergolong dalam golongan manusia seperti itu. Ya, bila susah baru terfikir nak sedekah. Ya, bila susah confirmlah bagi RM1. Ya, waktu kita senang berkira-kira untuk bersedekah. Ya, ini kena main peranan tuan-tuan. Ya, kalau boleh setiap hari Jumaat basuh je jemaah kita ni. Ya, semalam tazkirah Jumaat dekat masjid tempat saya khidmat, saya bagi basuh jemaah. Kata tuan-tuan, tuan-tuan tengok masjid kita, saya kata masjid dalam proses untuk naik taraf bumbung. Ya, jadi kosnya hampir 2.5 juta. Collection baru tak sampai 600,000. Target akhir bulan 8 nak mulakan projek. Saya kata tuan-tuan, ya, siapa lagi nak sedekah, siapa lagi nak infak untuk masjid kita? Tuan-tuan semua, saya kata projek kita dah nak start jalan dah, tetapi dana tak cukup lagi. Tuan-tuan, ayah-ayah, ibu-ibu dirahmati Allah, JAIZ, sebab dah maklum kepada pihak JAIZ selagi tak cukup 70%, maksudnya apa, 1 juta lebih gitulah, JAIZ tak akan benarkan. Ya, JAIZ tak akan benarkan projek tersebut. Sebab dia melibatkan MB majlis berbandaran apa semua. Jadi collection tak sampai 800,000 lagi. Yang boleh mula jalan 1.5 juta. Saya kata, tuan-tuan, datuk-datuk yang ada pangkat, tuan-tuan yang ada syarikat, yang lebih duit lebih tu sedekah kepada, infak kepada, wakaf kepada masjid untuk pembangunan masjid. Sebab saya cerita bumbung kat belakang hampir nak jatuh dah. Ya,
Shilling tercabut dah. Ya, teruk sangat. Siapa yang pernah pergi, Ustaz Rahmat pernah pergilah. Tengok kawasan tersebut, belakang shilling dah jatuh-jatuh dah. Ya. Jadi tuan-tuan, bolehlah kalau mana yang ada nak menginfak tu, tak ada masalah. Boleh tengok dalam YouTube Masjid Al-Istiqamah. Adalah video lakaran 3D yang kami nak bina naik taraf masjid tersebut. Jadi waktu kaya kita sedekah. Waktu kita senang, kita ada ini, perbanyakkan infak kita. Jangan berkira-kira dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita yang jadi susahnya kita berkira-kira dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebab ini menguji keimanan kita. Buka wallet, nampak 50, nampak 20, nampak 10, nampak RM5, nampak RM1. Tabung depan mata, kita akan ambil RM1 masuk. Ini kebiasaan. Ya. Susah kita nak jumpa hamba Allah, dia buka wallet, dia nampak 50, dia tarik 50, dia masuk dalam tabung. Ya, kalau cerita nakal lah, cerita nakal, buka, ambil 50, masuk dalam tabung, buka tabung, nak ambil baki. Itu cerita nakal. Berlaku tuan-tuan. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rupanya dia nak bagi RM1 je. Dia masuk 50, dia nak bagi RM1, dia nak baki lagi RM49. Dia kata duit pecah tak ada. Ya, semata-mata masjid ni duit kecil-kecil kan, dia bagi gitu. Lepas tu nak baki pula. Dia kata kat kedai duit pecah tak ada. Jadi dekat masjid boleh tukar duit dia tu. Macam-macam manusia, ibu-ibu ayah yang dirahmati Allah. Ya, kita cuba ubah. Ya, kata amal ibadat kita sempena tahun baru ni, cuba bersedekah lebih daripada biasa. Mungkin masjid Jamek Sungai Pelong nak buat aktiviti apa contoh. Ya, nak tukar kapet lagi ke contoh. Betul Imam? Ya. Mana tahu aktiviti apa semua, infak, perbanyakkan infak sedekah kita ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini tidak kalau bab bil Astro, bil Unify, Streaming, laju kita bayar. Betul tak? Tetapi kenapa ke jalan Allah nak bayar 100, nak sedekah 160? Ya, siapa yang ada Astro contoh, bulan-bulan mungkin 100 lebih. Siapa yang ada Streaming Unify, nak ambil yang paling laju 199 Unify. Ya, kenapa kita tak boleh infak ke dalam rumah Allah Subhanahu wa taala dengan sama seperti kita bayar monthly kehidupan kita, bil air, bil elektrik? Kita tak boleh. Ya, kita tak boleh konsisten seperti kita bayar tentang keduniaan. Ya, tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ada berpesan ya kepada seorang sahabat saya. Dia tanya mengenai zakat. Ya, ini remaja kita ramai yang tak tahu tuan-tuan. Ya, dia ambil ringan bab zakat. Ya, kalau cerita mengenai zakat ini luas, tetapi nak cerita zakat, ramai masyarakat kita tak sedar tentang zakat. Ya, bagi dia, bila dia dah kira-kira, oh dia tak layak nak keluarkan zakat contoh. Ya, sepatutnya nak mencuci rezeki kita ini melalui zakat. Ini kita nak supaya masyarakat kita tahu, nak cuci rezeki kita, gaji yang kita dapat itu melalui zakat. Ya. Susah juga Ustaz, kadang-kadang ada golongan yang jenis anti zakat ni, lembaga zakat, TNT, dia kata jangan masukkan zakat kita dekat lembaga zakat, dia kata kita bagi direct kepada individu. Ada juga saya pernah jumpa, dia kata bagi dekat zakat tu buat apa, dia kata bukan telus pun, dia kata. Ya, saya kata bukan, yang menguruskan harta zakat ini ulil amri, kita serah kepada yang berautoriti. Dia kata tak boleh, kita direct kepada individu. Payah. Ya, ini di kalangan para asatizah juga. Sepatutnya kita promosi lembaga zakat, supaya menaik tarafkan lembaga zakat.
Ini tidak bab harta berkira-kira, tak nak keluarkan zakat, nak keluar pula tak nak bagi dekat lembaga zakat Selangor, dia nak bagi kepada individu. Ya, jenuh orang zakat kempen supaya keluarkan zakat. Boleh nak bagi dekat individu, tetapi kita takut disalah guna. Ya, yang layak sepatutnya layak, tapi tak dapat kita bagi kepada yang tak sepatutnya. Dia tak sepatutnya dapat zakat, tapi kita bagi juga. Sebab kita tak kenal. Kalau lembaga zakat Selangor, dia dah ada senarai asnaf yang boleh kita sampaikan zakat kita. Jadi tuan-tuan, ibu-ibu, ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kayamu sebelum miskinmu. Ya, yang keempat, waktu lapangmu sebelum sibukmu. Ya, waktu kita lapang. Ya, mana-mana ayah-ayah, ibu-ibu waktu lapang suka berbaca Quran contoh. Suka beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, suka zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, waktu lapang. Tetapi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mutaakhir ini kita diuji dengan teknologi. Ya, teknologi. Saya ada buat satu macam survey lah. Saya tanya murid-murid saya darjah 4. Saya kata dekat rumah, mak ayah kamu dan kamu sendiri lebih waktu dekat rumah buat apa? Saya tanya. Dalam tahun 4 tu ada 3 kelas. Saya tanya, kamu buat apa? Kami tengok TV lah Ustaz. Ayah saya tengok handphone, mak saya tengok handphone, kakak saya tengok handphone. Kamu bersembang ke tak? Bersembang susah Ustaz. Kami banyak tengok gadget. Waktu makan macam mana? Waktu makan tak ada kumpul Ustaz. Kami asing-asing. Ya, bibi masak, kami ambil naik atas. Kami ambil dekat depan TV makan. Ini situasi yang berlaku kepada umat kita sekarang. Ya, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keadaan diuji oleh teknologi. Ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hadis tadi jelas mengenai kita perlu mengejar waktu yang ada. Gunakan, ambil peluang waktu yang dihidangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kalangan kita tuan-tuan, ibu-ibu, ayah yang dirahmati Allah, ramai di kalangan kita tidak memahami matlamat, tak faham matlamat dia dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramai orang gagal memahami kenapa dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk apa dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga kurang memahami, bahkan tak nak memahami pun. Ya, itu sebabnya bila berlaku dia tak nak faham, berlakunya apa? Maksiat. Ya, perempuan Islam mengaku hafal Quran, buka tudung, buka kantin arak untuk orang kafir apa semua, sebab dia tak faham kenapa dia diciptakan. Ya, kenapa diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat ke-56. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sadaqallahul azim. Kata Allah, dan ingatlah aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadat kepadaku. Ibadat kalau nak terang, nak ulas luas tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah dirahmati Allah. Jadi ramai manusia tak faham, ya, tak memahami apa matlamat dia dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia faham matlamatnya, dia tak akan buat maksiat, dia akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang seterusnya, ramai di kalangan kita suka tangguh masa, membuang masa, tangguh masa dengan begitu sahaja. Ya, ramai. Jadi ini antara sifat
yang dicela oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, baginda mencela siapa yang menangguh, suka bertangguh, solat dia tangguh, sedekah dia tangguh, amal ibadat yang baik dia tangguh. Bila ditimpa musibah baru dia terfikir, ya Allah, dulu aku tak buat. Ya, jadi kita cuba melatih untuk tahun baru ini, cuba jangan buang masa, cuba jangan mengamalkan sifat bertangguh dalam apa jua keadaan, dalam apa jua amalan. Zikir jangan tangguh, zikir banyak-banyak. Walaupun ada golongan, ya sekarang ini tuan-tuan kena faham tau, kena tengok Facebook apa semua, tengok juga dah ada golongan yang suka apa, nak mengelirukan masyarakat dengan kata apa, selepas solat tak payah zikir, selepas solat tak payah doa, selepas solat tak boleh pun baca Fatihah. Sebab apa dia kata? Dalam solat kan dah baca Fatihah, memadai dah. Lepas solat bangun balik. Ini dah ada golongan-golongan ini yang cuba nak memesongkan pemikiran. Jadi budak muda dengar suka, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, angkat balik. Zikir tak ada, doa tak ada, apa pun tak ada. Ini dah ada bibit-bibit golongan-golongan yang suka memesongkan pemikiran-pemikiran umat sekarang, ya. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkongsian pada malam ini iaitu mengenai keberkatan masa. Ya, gunakan sebaik mungkin peluang yang Allah bagi ini, peluang yang sementara. Sementara saja kita duduk dunia ni. Ya, kita ambil pedoman seperti Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Beliau meninggal dunia pada umur 40. Ya, Imam Nawawi yang kita baca kitab dia tu, beliau meninggal umur 40. Tetapi apa yang dia tinggalkan? Ya, bertimbun kitab-kitab yang dikaji, yang diajar untuk masyarakat. Itu dia ada efek dia bila dia meninggal muda. Walaupun dia meninggal muda, tetapi dia bagi untuk kegunaan masyarakat untuk yang akan datang. Sampai sekarang kita guna. Ya, jadi kita ingatlah, ya, apa yang kita nak tinggalkan untuk anak isteri kita supaya menjadi penerus kepada legasi keluarga kita. Contoh, kita nak anak kita yang amal soleh, anak yang soleh. Ya, kita tak nak anak yang toleh. Ya, doa untuk kita tak ada, baca Quran untuk kita tak ada. Kita tak nak gitu. Tinggalkan keluarga kita dengan mereka ini suka sedekah kepada kita. Surah Al-Fatihah, baca Qul huwallah, doa. Ya, kita nak gitu. Jadi ibu-ibu, ayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingatlah dalam kehidupan kita yang sementara ini, gunalah sebaik mungkin, ya, teruskan beribadat, tingkatkan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersempena dengan tahun baru ini, tingkatkan semua amal ibadat, sedekah kita, zikir kita, tahajud kita, baca Quran kita, tingkatkan. Sebab apa? Kita belum tahu lagi bila kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara peluang yang ada ini, gunalah sebaik mungkin. Jadi ibu-ibu, ayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekadar itu sahajalah perkongsian majlis ilmu pada malam ini, iaitu mengenai keberkatan masa. Jadi yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada terkasar bahasa, tersinggung perasaan, terguris hati, saya memohon maaf, itu adalah kelemahan diri saya. Kita tangguhkan majlis ilmu kita pada malam ini dengan bacaan kafaratul majlis dan surah wal 'asr.
Subhanakallahumma bihamdika, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.